Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan rahmat dan limpah kurnianya dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini untuk melakukan solat, menunaikan solat fardu jemaah maghrib dan seterusnya isyak insya-Allah, dan juga duduk sebentar mengisi waktu slot kuliah pada malam ini. Baik. Penghormatan saya kepada barisan MAJK Masjid, kepimpinan masyarakat, para jemaah, ayah ibu yang saya rahmati, kasihi sekalian. Alhamdulillah. Sebelum saya mulakan kuliah saya ingin menyampaikan, mungkin dah terlewatlah 3 hari, lebih 3 hari kan, ucapan takziah kepada kita ada minggu lepas 2 orang ahli karya kita meninggal. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Baik. Masjid karya kita paling hebat, bukan paling hebat lah, paling sejarah yang ada, kita pernah uruskan 3 kematian dalam satu hari pernah tahun lepas 3 pengebumian dalam satu hari. Tahun ni setakat ni baru 2 lah tahun ni. Baik. Okey, saya nak sambung apa yang saya bincangkan pada bulan lepas tentang lebih kepada tajwid, tahsin. Saya nak bincang tadabbur, tapi sudah sebulan dah tak buat tahsin tajwid. Tapi saya bukan nak bincang tajwid yang tuan-tuan kena hafal ikhfa hakiki, idgham ma'al ghunnah, izhar halqi itu tuan-tuan boleh hafal lah, siapa nak hafal kan. Sebab saya tengok daripada belajar saya dengan saya tengok kawan-kawan kita pun, belajar Ustaz Tamizi pun, banyaknya bila belajar sama, kita boleh baca Quran kan, tapi kita baca, kadang kita baca tu ikut-ikut, sebahagian lah, bukan semua, ikut-ikut. Contohnya bila sebut, saya boleh tackle satu isu, ada banyak lah, antaranya satu saja saya boleh tackle, boleh sentuh. Contohnya isu dengung kan, ni perempuan, mungkin tuan-tuan pun rasa macam tak penting lah dengung. Dengung ni apa sangat, bukannya berdosa pun kalau tak dengung panjang pendek kan. Betul, dengung tak panjang pendek ni termasuk dalam lahan khafi, kesalahan yang tersembunyi, kesalahan yang tak berdosa pun. Tapi kalau kita boleh perkemaskan, lebih membawa kepada fasahah, dia bahasaan tu lebih fasih. Okey, dan itulah lebih dituntut insya-Allah. Jadi saya nak kongsikan tentang fasih. Antara contoh fasahah yang lain, contohnya kalau kita dengar Ustaz Tamizi ke sesiapa kata mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, kena 4-5 harakat, 4 atau 5 harakat, kita biasa macam tu. Mad lazim kena 6 harakat kan. Kita bacalah 4, 5 atau 6, tengok pada mad. Tapi ada antara kita baca 3 harakatnya, 2 harakat je, ataupun ada yang sampai 7 harakat, 8 harakat, maksimum 6 saja, tak ada 7. Tapi itu termasuk dalam bacaan tu, betul lah ada mad, dah panjang dah. Idza jaa nasrullah, patutnya 4 atau 5, kita baca 3. Tu dia kurang fasih, kurang fasahah, kurang tepat lah, kurang halus bacaannya. Bila saya kata halus tu, bukannya halus bacaan tu macam suara halus merdu, itu taranum, itu tarani, itu naram, itu lagu-lagu tu. Ini saya kata halus tu bacaan tu dia dengung. Saya bagi contoh, bacaan tu tepat, ataupun lebih hampir kepada tepat. Saya bagi contoh, kita semua dengung, kita baca dengung. Contohnya nun mati bertemu, ini isu yang saya ulang lah, tapi saya nak bagi perkongsian satu teknik yang bukan mengikut, bukan menyanggahi, tapi biasa kita didedahkan kalau belajar kat madrasah. Kita belajar macam itulah, ikhfa hakiki kena hafal, nun mati bertemu dengan 14 huruf kan. Even Ustaz Mizi pun ada sebut. Apa lagi, izhar halqi kan, izhar halqi, nun mati tanwin bertemu dengan 6 huruf, kena hafal semua ni kan. Tapi bukan semua orang suka hafal, bukan semua orang mampu hafal.
kan. Satulah pelajar saya pun ada yang muda, ada yang berumur. Yang muda pun tak hafal, kan. Bukan semua bukan mudah. Jadi saya nak bagi satu alternatif, satu cara lain untuk kenal pasti apa beza. Macam tanpa kita tak tahu nama-nama ikhfa, idgham, iqlab, mak lazim tu pun tak apa. Kan. Kalau boleh hafal tu dapat pahala lah. Tapi kalau kita boleh tengok satu cara lain, kita tengok pada mushaf yang kita ada pada hari ini, mushaf Madinah yang kita guna pada hari ini. Ulama dah mudahkan untuk kita kenal pasti. Baik. Saya harap bateri ni tahan lah. Okey, contoh saya bagi contoh. Nun mati bertemu dengan sin. Kita dah bincang bulan lepas. Nun mati bertemu dengan sin. Dan nun mati bertemu dengan sad. Huruf sin dengan sad. Sin huruf dia nipis, sad huruf dia tebal. Macam mana tebal nipis tu, itu kemudian kita bincang. Tapi biasa orang kalau baca contoh nun mati bertemu sad, nun mati bertemu sin, dia baca sama je. Infa, kan. Patutnya macam saya cakap, dia baca ikhfa. Bila baca ikhfa, dia tak jelas. Hujung lidah tu dia tak melekat pada belakang gusi tu, gigi tu. Dia tergantung. Baca insa. Itu pun untuk lebih fasahah ada beza. Walaupun sama nun mati bertemu sad dengan sin tu, dia punya tempat tu lidah tergantung. Lidah tu tak sentuh lah, yang tergantung itu. Tapi pun ada beza. Nun mati bertemu sin, nun tu nipis. Macam tu. Tapi kalau nun mati bertemu sad, dia tebal. Dia bunyi dia macam mana? Dia lebih dalam. Macam mana nak dapat dalam tu? Nak dapat tebal tu? Tu ialah fasahah. Itu kita akan sentuh kemudian lah. Okay? Tebal nipis tu bukannya sebab kita muncung mulut kembung macam setengah-setengah ustaz ngajar kan. Fot tu huruf bot pa kena muncung. Fo. Dia tak ada sebenarnya. Dia tak ada kaitan dengan bibir. Dia dalam lidah tu, keadaan lidah tu. Macam mana kita gerakkan lidah tu. Itu antara kan. Sama juga dengan ra lah. Ra baris atas, ra muncung mulut. Tak ada kaitan Dia ra ni huruf lidah, tak ada kaitan dengan bibir. Baik. Jadi nak bezakan tebal nipis itu fasahah. Nak bezakan 4, 5 dengan 3 dengan 6 itu fasahah. Nak lebih cantik, lebih tepat. Okey. Jadi saya nak tackle malam ni satu isu sebagai sambungan kepada apa yang kita cover minggu lepas. Saya ulang kaji sikit je. Tuan-tuan pun dah tengok gitu hari. Bagi yang ingatlah. Okay, kita ada dengung asli, nun asli. Nanti saya tunjukkan praktikal bacaannya supaya bacaan kita lebih tepat. Okey, nun asli ni dengung asli lah. Nun tu berdengung. Dengung tu apa? Dengung tu bila bunyi keluar dekat hidung. Bila keluar melalui hidung, dia keluar melalui rongga hidung. Ni, dah nampak tak gambar ni? Ni bunyi dari udara. Huruf nun dengan mim. Dengung ni nun dengan mim saja, tak ada huruf lain. So jangan baca macam mujib kan huruf ujungan ataupun alamin. Kita sengau kan. Alamin min. Itu tak betul. Tak tepat. Dia alamin. Dia tak ada ya tu yang mati tu tak ada dengung. Dia tak ada dengung. Yang dengungnya huruf nun tu. Okey. Jadi kita tengok nun asli, dengung asli. Saya cakap macam mana? Tak payah nun asli ni maksud saya baca jelas. Baca dengan sifat dia yang betul, yang jelas, tepat. Jelas. Dia panggil izhar. Itu sebab saya tak nak sebut bab izhar halqi, ikhfa haqiqi ni. Kan sebab benda ni Ustaz Tamizi boleh sentuh lah. Saya nak sentuh tu lebih dalam lagi boleh, tapi saya tak nak main masa. Cuma nak minta semua orang tolong hafal nama-nama tu. Cuma tengok tu je. Tengok tanda saja. Kita boleh tengok tanda, alternatif kita tengok tanda. So dengung asli ni macam mana kita sebut nun yang biasa, original nun. An, na, ni, nu biasa. An, in, un biasa. Hujung lidah tu dia menempel, dia melekat dekat belakang gigi gusi atas tu, dekat belakang pangkal langit-langit tu. So contohnya tengok anak panah ni. An yanha min alf min min alaq, ataupun nun mati, tanda mati. Kita tengok ada tanda mati sini. Tanda mati ni secara umumnya dalam Quran, apa saja huruf bertanda mati baca dengan jelas. Bukannya macam kita baca sama-sama. Tak ada, dia semua min original tetap jazam, jelas dan tetap, pasti dan tetap. Sama juga dengan nun berbaris. Saya tunjuk anak panah ni, nun berbaris. Annas. Kita tak baca itu tak jelas. Itu ikhfa. Tapi nun berbaris kita jelaskan dia. Baik.
Sama juga allazina, kita tak baca allazina, dia sengau tak. Sebab kita lekat, beza hujung lidah tu, dia lekat tak lekat, dia tergantung tu menyebabkan bunyi berbeza. Okey. Bila ada tanda baris atau tanda mati, sebut dengan jelas. Itu je sistem. Tak hafal izhar halqi berjumpa dengan huruf ni berjumpa dengan huruf huruf ni berjumpa dengan huruf ni, kan. Itu bolehlah, kan, bonus lah kalau tuan-tuan boleh hafal. Okay, kita tengok pula yang nun tidak asli, yang tidak jelas. Tadi jelas, ni yang tak jelas, yang samar-samar, yang tersembunyi, dengung tersembunyi. Sama juga, bunyi itu keluar daripada hidung. Okay. Tapi macam mana nak bezakan dengan tadi? Tengok tanda. Tak payah hafal, bukan tak perlulah. Tak semestinya kena hafal. Ikhfa hakiki bertemu dengan 14 huruf, kan? Nun mati tanwin bertemu dengan fa, ta, dal, zal, ta, apa lagi? Wa, sin, shin, fa, qaf, kaf, kan? Kita pun yalah, bagi orang yang boleh hafal, dia hafal lah. Okey. Masa saya belajar sekolah dulu memang kena hafal. Budak-budak sekolah memang kena hafal, kan? Tapi bila kita dah belajar, kita dah makin berumur ni, bukan senang. Jadi kita tunjukkan huruf-huruf ni, dia nun tak asli, nun tersembunyi ni. Tengok nun dia tak ada tanda mati. Okey? Nun dia mati tapi tak ada tanda mati tu. Mana tanda mati? Sekejap, saya tunjuk. Tak ada tanda ni, kan? Okey. Baik. Kan? Kan beza? Anzalna, yang ni. Macam ni, anzal. Jangan baca anzal, tak tepat lah, bukan berdosa, tapi bacaan tu aib. Terutamanya bagi orang yang mengaji, dan contoh imam-imam kalau baca anzal, dia baca original nun yang asli. So bacaan tu aib lah, tak dosa pun. So anzal, dia tak original. Kemudian masaqulat, okey. Bawah ni al-manfush. Kenapa bunyi beza dengan an? Sebab hujung lidah tu je. Okey, hujung lidah. So bunyi itu hujung lidah tu tergantung, maka bunyi dia tak jelas, tersembunyi. Okey, ni semua tahulah. Semua kita dah cover minggu lepas, kan? Insan, bukan insan, in. Okey, baik. Okey, so malam ni itu yang lepas lah. Saya nak saya nak sentuh tentang sedikit advance sikit ke depan, tentang dalam Quran kita ada tanda sabdu dan tanda mati, kan? Okey, saya nak bawa kepada dengung juga nanti, nak bawa kepada gunah dengung tu. Tapi saya nak cerita dulu dengung dan tanda mati. Apa sahaja huruf dalam Quran yang disebut ada tanda mati, ada tanda mati tu macam ni tu, sebut dengan jelas. Nun mati, tanda mati sebut jelas. Mim mati sebut dengan jelas. Kalau mim mati sebut jelas, mim mati sebut ada tanda mati sebut dengan jelas. Bibir tu rapat. Tapi kalau nun mati tak ada mim mati tak ada tanda mati, bibir tu renggang. Dia macam selai kertas. Tu beza dia. Okey, baik. So kita tengok. Okey, saya nak bagi tahu tentang, saya nak sentuh tentang sabdu pula. Okey. Kita tak perlu tahu, tak wajiblah tahu bahasa Arab, tapi saya nak bagi tahu dari segi perspektif tajwid. Sabdu dalam Quran, sabdu kita panggil sabdu lah, syaddah tu sabdu tu. Biasa saya pernah bagi tahu, sabdu ialah apabila ada dua huruf yang sama. Contohnya alhamdulillahi rabbil, kan? Rabbil, Rabb, ada sabdu, betul? Bila kita kata sabdu tu, makna ada dua huruf. Maksudnya asalnya apa? Sebenarnya dia ra, ba. Betul? Tapi ulama tak tulis ra ba, dia tulis roba. Ba tu sabdu. Kan? Sama juga dengan inna contohnya. Inna, kan? In sabdu. Nah, Allah. Okey. Inna kan sabdu tu. Kan? Sebab apa? Sebab asalnya ada dua nun. Ada dua nun. Ada satu nun. So ulama, cara orang Arab tulis digabungkan nun jadi nun sabdu. Okey, itu satu. Ada satu lagi, tapi saya nak beritahu, bukan semua benda bersabdu ada dua huruf. Bukan semua benda huruf yang bersabdu bila kita baca ada sabdu, bukan semuanya sebabkan dua huruf. Contohnya, kita tengok perkataan ni.
Okey, ini surah Amanar Rasul lah. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Saya petik dari sinilah. Okey, kita tengok. Berapa meeting ni? Oh, tengok sikit. Okey, tengok. Okey. Okey, macam saya cakap. Rabba. Ba ni ada dua ba. Sebab dia sabdu. Ba. Okey. Okey, tu clear. Tapi sabdu yang satu lagi, tuan-tuan tengok sabdu ni. Sabdu ni dengan sabdu ni. Dia bukan sebab ada dua ra, bukan sebab ada dua huruf. Bukan sebab ada dua ra. Ya. Sabdu ni bukan sebab dua. Dia tak sama macam tadi. Sabdu ni sebab huruf ra tu dia dominan. Saya bagi bahasa mudah lah, dominan. Huruf ra tu power, dia kuat. Sampaikan huruf sebelum dia, huruf sebelum ra tu dia masuk ke dalam. Dia masuk, kena telan. Ni bahasa kampung lah, kena telan. Sampai nun tu hilang. Itu sebab kita baca mir macam ni kita baca. Mir. Betul? Betul tak? Mir Rabbi. Okay. Mir Rabb. Nun tu hilang. Sebab apa? Sebab nun tu kena telan masuk dalam ra. Sama juga. Lam ni tak ada tanda mati. So lam tu hilang. Kita buang lam ni, tak baca lam. Maka ra tu dominan, dia kuat. Jadi kita baca ar-rasul, amanar rasul. Kita tak baca apa? Kita tak baca amanar rasul. Dia amanar rasul. Ra tu kita tekan. Okey. Jadi ada dua jenis. Sabdu menunjukkan dua. Ini dari segi teknikal sikit lah. So sabdu ni orang Arab gunakan sabdu ni. Satu untuk menunjukkan huruf tu memang ada dua. Okey. Kalau apa lagi contoh? Ada contoh lain tak? Ni ba satu. Kullun lam. Kullun lam ada sabdu. Ada dua lam. Kaf lam. Okey, itu satu. Satu lagi sebab apa? Sebab huruf tu bukan sebab dia dua, tapi sebab dia dominan, sebab dia kuat. Menyebabkan huruf sebelum dia masuk, dia panggil idgham. Tu idgham al-gunah dan bila gunah tu kita panggil. Idgham tu memasukkan. Huruf sebelum dia ditelan oleh huruf yang ada sabdu tu. Okey, settle. Okey, boleh faham sekarang Okey. Saya harap fahamlah. Okey. Okey, boleh faham Okey. Jadi apa kaitan dengan dengung tak dengung ni? Okey. Saya nak tunjukkan. Okey, tuan tengok sini. Besar ke sikit? Okey, ahadim. Tengok ni, tanwin ni macam nun mati lah. Bertemu dengan mim. Mim sabdu kan? Betul, nun mati bertemu dengan ra. Dua sabdu, ra sabdu, ni sabdu. Bukan sebab ada dua mim. Bukan sebab ada dua ra. Saya ulang balik. Tapi sebab apa? Sebab ra ni dominan, dia kuat. Mim ni dia kuat. Idgham kamil, dia panggil orang putih, orang Arab kata idgham kamil, idgham yang dia sempurna. Huruf sebelum dia masuk atau tanwin tu masuk dalam dia. Sebab tu. Jadi dengan ada kefahaman macam ni, kita boleh tengok beza mushaf kita, mushaf Madinah. Ulama Madinah yang kita baca Quran banyak ni, dia lebih spesifik, dia memudahkan kita. Itu sebab kalau kita tengok sini. Maksudnya tak ada lah. Okey, ada. Okey, ini mushaf yang kanan dalam kotak biru ni mushaf Madinah yang kita baca tu lah, mushaf Madinah. Yang sebelah kiri ni mushaf Indo-Pak yang kita baca masa dulu kan. Selalu baca macam ni kan. India Pakistan dia pakai Indo-Pak. Kalau tuan-tuan tengok saya pun dah tunjuk sebelum ni mushaf Madinah ulama dah spesifikkan bagi mudah. Okey, tengok contoh. Kita tengok beza dia. Tengok ayat 12. Okey. Ajrin karim. Okey. Ra tu ada tanwin bawah dia. Dia nampak tak? Sana. Kan? Dia nampak Haji? Haji siapa nampak Haji tu kan? Okey. Ra tu ada tanwin bawah dia. Tanwin dia macam tu, macam panjang tu kan, tak selari tu. Tapi tengok bila masuk tanwin bertemu dengan hamzah kat bawah ni, syai'in yang hijau bawah ni. Tanwin bertemu dengan hamzah. Tanwin tu selari pula sama. Kan? Tamak masuk pula ni. Tanwin imamim mubin. Tanwin masuk kepada mim. Tanwin tu panjang balik. Dia tak pendek, dia panjang. Lepas tu ada mim tu ada sabdu. Mim tu ada sabdu. Mim ni yang saya cakap tadi. Bukan sebab ada dua mim.
Bukan sebab kat sini ada 2 mim. Bukan, sorry. Bukan sebab sini ada 2 mim. Bukan. Tapi sebab yang bawah ni mim. Sebab huruf mim tu dominan. Dia kuat, dia telan huruf tanwin tu. Okey. So, tapi kalau kita tengok masaf yang lain, masaf Indonesia, masaf Indo-Pak, kita tengok dia sama je. Imam mim tok dia punya ni. Tengok ada tanda baca dia. Dia besar sangatlah. Dia dia pendek kan. Dia tak ada macam kita punya mudah Madinah tu yang satu panjang satu pendek tu. Dia semua macam ni, sama je. Okey? Sama je. Sama je, nampak? Dalam hijau ni. Yang ni pun sama je. Nun mati bertemu waw, tanwin bertemu dengan waw. Mubiniu kalau sambunglah. Sama je, pendek. So saya nak menunjukkan kat sini bahawa ulama Madinah yang kita baca sama juga ni. Hamzah baris bawah tanwin bertemu dengan hamzah alif. Dia sama je dia punya pendek dia, bentuk dia. So mushaf Madinah, ulama kita lebih bersyukurlah kita baca mushaf Madinah lebih dipermudahkan untuk kenal mana dengung yang asli, mana dengung yang tak asli. Mana dengung yang an, in, un, mana dengung yang kan beza tu, tak sama tu, kan? Tapi kalau kita tengok mushaf Indo-Pak, mushaf yang mazhab adalah biasa orang India baca, orang India Pakistan lah, dia baca macam ni. So dia bila dia baca macam ni, dia kena tahu sendiri. Dia tanda sama. Tanda dia sama je, dia tak boleh beza. Jadi dia kena belajar lah. Kita pun kena belajar juga. Tapi dia kena tahu. Tanwin macam ni bertemu kaf, dia tak jelas, dia tersembunyi. Tanwin bertemu dengan alif, dia jelas. In. In. Tapi ini ajaring, dia kena bezakan. Tapi kalau kita senang, orang macam ni dia kena tahu. Mazhab Indo-Pak dia kena tahu. Ikhfa hakiki, idgham bila gunah, idgham izhar halqi biasanya dia kena tahu. Tapi kalau kita tak tahu pun, saya boleh kata tak apalah. Kita boleh kata tak mengapalah kalau tak tahu pun, ikhfa hakiki, idgham bila gunah, ma'al gunah, kan? Kalau boleh cubalah ambil tahu. Tapi kita tak tahu pun boleh lagi lah, tak apa. Sebab kita ada mushaf yang memudahkan. Ulama Madinah dah buat. Ni pendek kan. Saya tunjuk lagi sekali. Tengok dia punya tanda saya. Ni pendek. Yang ni panjang. Dia tak sama, tak selari. Dia tak selari lah. Okey, lepas tu mim ada sabdu. Jadi bila kita baca, kalau kita baca dia lebih tepat kalau kita talaki lah. Talaki tu dua-dua berdepan dengan guru tu lebih tepat lah. Kalau boleh minta lah sesiapa kan. Minta saya boleh, minta Ustaz Tamizi ke siapa, cek bacaan seorang-seorang. Kan? Tak salah. Jangan takutlah. Kan? Takut kena cek. Biasa orang takut nak cek seorang-seorang bacaan ni sebab dia takut dia katakan salah. Kan? Jangan takut lah. Itu mengaji tu biasa. Kalau guru tunjuk salah tu biasa. So, jadi itulah cara baca, itulah cara mushaf kita yang membezakan. Jadi bila kita baca tu kita jelas. Okay. Kita boleh tengok, kita boleh tahu beza. Ajar ke. Tanwin bertemu dengan kaf. Ikhfa hakiki, ikhfa tidak jelas, dia tersembunyi. So ajaring, hujung lidah tu tak tergantung dalam tu. Saya tak nak tunjuk lah, tuan-tuan bayang sendiri. Hujung lidah tu tergantung. Ajaring, 2 harakat kan. Ring, jangan baca ajarin, kan beza tu. Ajarin karim dengan ajarin karim, ajaring tak sama. Sama juga. Okey. Apa tu? Tanwin bertemu, tanwin masuk dalam mim. Tanwin masuk dengan mim. So mim tu dominan, kuat. Dia kuat, so dia telan nun tu. Dia telan tanwin tu. So kita baca imam mim. Mim rapat. Sebab apa? Mim tu dominan, dia kuat. Mim sabdu. Mim sabdu. Kita tak baca imam mubin. Tak. Masuk terus. Mim mubin. Tengok tanda. Cukup. Kita tak tahu ikhfa hakiki, izhar halqi, idgham al gunah, kan? Saya pun ada pelajar saya yang dah berumur lah. Kan, kesian lah, kita pun kesian. Tapi tiap kali bila dia belajar tu, dia risau, makcik ni gigi pun tak ada ni kan, tak hafal lah, tak kuat, otak pun lembab. Saya cakap itu semua jangan sebut benda-benda negatif tu. Positif kan. Ada kekurangan. Kalau kita gigi tak ada, macam nak sebut zal dengan betul, sin dengan betul kalau gigi tak ada. Sebab kita nak parking lidah kita, makhraj parking lidah tu perlukan gigi kan. Tapi kalau tak ada, mungkin rukhsah Allah bagi kelonggaran kan, mungkin kita diampunkan. Diampunkanlah benda-benda ni. Usahalah belajar. Janganlah benda negatif. Makcik tak tahulah ni, masih lembab otak tak ingat ni kan. Ni teman macam ni nama ikhfa hakiki, izhar halqi, dan maka itu yang saya dengar saban tahun lah.
kan, orang makcik gigi tak ada kan, itu semua bukan alasan. Okey, belajarlah sikit walaupun salah. Orang yang baca Quran dengan salah, walaupun dia belajar tapi tersilap, Nabi kata ya tak satu pahala. Orang yang baca dengan betul 2 pahala, ajran. Kan? Baik. Okay. Selain daripada itu, tuan-tuan kalau nak ikut apa Ustaz Tamizi ajar, bolehlah. Ini ikhfa hakiki dia biasa kan. Ini izhar, jelas. Ini ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ni tersembunyi, tak jelas. Idgham ma'lunah dimasukkan kan. Kita pun kadang saya bertanyalah pelajar kita kan, apa maksud idgham ikhfa kan. Lepas kelas tu saya tanya, faham tak apa maksud ustaz tu idgham? Jelas tu jelas apa? Idgham tu idgham apa? Kan? Apa yang idgham tu? Apa yang masuk? Apa yang masuk apa masuk apa? Jelas tu apa? Tersembunyi tu apa? Kan? Tu yang ada kata tak faham tak dapat kan. Tu saya fikir, saya cubalah apa kalau ni tak faham juga, wallahualam, saya tak boleh beri kefahaman, Allah saja beri kefahaman. Tapi inilah dia alternatif lain. Tak perlu risau kalau tak tahu idgham ikhfa sebab ada saya jumpa pelajar-pelajar ni dia risau. Tak apa ni ikhfa idgham ikhfa ni. Jangan risau. Itu semua ulama nak mudahkan kita aja. Ada cara lain, iaitu dengan tengok mushaf. Tengok cara mushaf Madinah kita. Ulama dah bezakan. Mushaf Madinah ada kelebihan ni. Dia beza. Nun mati tak ada tanda mati, nun mati tanda mati. Tak ada tanda mati kan. Ada tanwin yang 99, ada tanwin 99. Itu mushaf Madinah. Itu kelebihan dia. Tapi semua mushaf ni ada pros and cons, ada kelemahan dan kekurangan. Apa kelebihan? Itu kelebihan ni tidak ada pada mushaf Indo-Pak. Malah dalam kitab mushaf yang macam Indonesia tu, terbitan Indonesia tu pun ada. Maksud kita ada sini. Ada 2-3 naskah. So itu kekurangan dia. Tapi ada kelebihan. Mereka ada kelebihan yang lain berbanding dengan mushaf Madinah. Mushaf Madinah ada kekurangan sikit. Ini bukan saya nak mengkritik ni. Saya nak bagi tahu apa yang ada kat situ. Bukan kritik ulama. Ulama dia ada apa dia kata, ijtihad dia sendiri. Tapi nak begitu beza dia. Mushaf Indo-Pak, mushaf macam ni, dia ada kelebihan dia tersendiri. Dia tak ada yang beza nun mati tak ada nun mati kan. Dia sama je. Tanwin dia pun sama je. Kan? Tanwin dia tadi sama je, dia standard je, sama je. Okey. Tapi apa kelebihan mushaf ni? Kelebihan mushaf ni Indo-Pak ni ialah tanda-tanda ni. Okey, tanda ain kan. Mushaf Madinah mana ada? Betul? Ada tengok? Tak ada. Tanda ain, tanda jim, jim adalah. Tanda apa lagi? Tanda lam alif. Kan? Tanda lam alif, betul? Mushaf kita tak ada. Okey, apa kelebihan dia? Saya nak beritahu lah. Kelebihan dia ialah, ini lebih bermakna untuk wakaf ibtidak. Untuk kita baca, nak berhenti ke, nak stop ke, ataupun nak berhenti, ataupun nak terus baca. Ataupun kita stop, jangan baca sadaqallahul azim. Baca satu ayat lagi. Dia akan beritahu. Sini dia beritahu. Katakan baca, ini surah Yasin. Wal Qur'an, ini kelebihan mushaf Indo-Pak. Dia ada lam alif. So, wal Qur'anil hakim. Kan, boleh ambil nafas. Apa tu? Innaka laminal mursalin. Kan? Jangan berhenti teruslah. Memang kita tak berhenti. Sadaqallahul azim tak boleh. Yang sadaqallahul azim kat sini tak boleh. Sebab ayat tu tak habis. Cerita tu tak habis. So dia beritahu lam alif. Kalau mushaf Madinah dia tak bagi tahu. Dia tak ada. Tengok mushaf Madinah. Mana ada? Tak ada lam alif. Kan? So dia tak bagi tahu wakaf tidak kat mana. Tapi hari ni mushaf Madinah ada inovasi yang baru. Syarikat-syarikat baru, Karangcraft, Telaga Biru, banyak ada kat depan tu. Ya. Dia dah inovasi lain. Dia tak ikut style Indo-Pak, bagi tahu mana nak berhenti, mana nak tarik nafas kan. Dia berguna macam mana? Dia guna sistem berwarna. Nanti kita tengok ada setengah-setengah mushaf ada warna. Berhenti kat sini, ulang balik 5 perkataan, ulang balik sini. Atau berhenti kat sini, tak payah ulang, ambil nafas, sambung terus daripada perkataan seterusnya. Ada beritahu macam tu. Ada warna biru, warna merah, warna oranye, warna kuning kan. Itu semua nak memudahkan. Tapi benda tu inovasi barulah. Tapi dalam mushaf yang biasa yang dah lama, yang kebanyakan ada kat sini, tak ada. Dia tak bagi tahu itu lebih untuk mencantikkan bacaan lah. Kan? Kita jangan berhenti tempat, kita kan saya bagi tahu. Wakaf tidak ni kita jangan berhenti tempat tu. Kalau tempat tu cerita dia apa dia punya kisah dia atau dia punya konsep dia tak habis, kita stop situ. Nah, kita sadaqallahul azim atau kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Terus baca awal tu kan. So cerita tu tergantung, kena tengok cerita sebelum ni apa. Baru tu antara termasuklah adab bacaan. Imam Nawawi kata dalam kitab Tibyan fi adab hamalatul Quran. Kadang bahasa ulama ni dikeras sikit, tapi saya menyampaikan sajalah. Dia kata orang yang tidak menjaga wakaf tidak, orang yang dah berilmu, dah diajar, dia tak jaga wakaf tidak, termasuk orang-orang yang lalai, ghafilin.
Ada dalam kitab saya tak bawa kitab ni. Ghafil, orang-orang yang lalai, dia tak baca, dia check. Kalau kita tak tahu bahasa Arab, tak apalah, kita tak tahu bahasa Arab kan. Tengok terjemahan. Kan? Tak apalah, saya bukan nak wajib, kita tak wajib ke benda tu. Tapi setengah-setengah ulama ada tegas. Jadi mushaf Indo-Pak ni dia ada kelebihan banding dengan kita. Dia ada tanda-tanda ni, lam alif. Maknanya jangan berhenti sini, sadaqallah. Baca lagi, habis. Sampai sini. Okey, kita tengok ain pula. Dia ada huruf ain. Ain, apa maksud ain? Ain sama. Okay. Ain ni maksud kita boleh berhenti. Sampai fi imamin mubin, sadaqallahul azim. Besok boleh baca seterusnya. Ataupun kalau kita baca dalam solat, kita boleh rukuk. Kan? Baca solat membaca Yasin. Lepas Fatihah tu baca Yasin. Sampai sini fi imamin mubin. Allahu akbar. Kita boleh rukuk. Bacaan tu dah selesai, dah settle lah. Kalau boleh baca lah sampai 12 ayat kan. Tapi itu dah dia. Mana mushaf dia membantu ke arah itu, membantu cara nak baca dengan tepat, baca dengan jaga adab baca wakaf tidak. Itu kelebihan mushaf Madinah. Saya nak tengoklah kalau ada gabungan kedua-dua ni, tapi tak ada lah. Cuma alhamdulillah hari ni kita dah ada mushaf Madinah macam ni kan? Dia tak ada ain, tak ada lam alif kat sini. Ada setengah-setengah mushaf Indo-Pak tu dia ta, ada huruf sin atas ni. Ada huruf sin, ada sin, ataupun ada huruf ta. Kita tengok mushaf Quran nama kita tu. Dia panggil Quran Majid, Quranul Majid ada. Huruf ta, huruf lagi? Huruf ta kan. Kita tak jumpa dah hari ni sebab dah tak ada dah. Tak banyak jumpa dah, tak ada. Kita banyak hari ni dah di replace, dah diganti dengan mushaf Madinah. Kan? So dari segi adab bacaan sajalah, bukanlah benda tu wajib kan? Sampai dosa kalau tak ikut tu dosa, haram, tak adalah. Cuma tapi alhamdulillah hari ni kita dah ada mushaf yang berwarna-warni nak bagi tahu mana nak berhenti. Kalau boleh belilah kan mushaf yang ada satu lagi mushaf jenis mushaf yang baru, tambah baru lagi. Dia ada terjemahan sebelah tu, ayat Quran terjemahan sebelah tu, ayat surah tu panjang, tapi ayat tu dia contoh, dia ada subheader, dia ada subtopik. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 6, ayat 1 hingga 5 ayat tentang orang bertakwa. Lepas tu ayat dia ada topik, dia ada tajuk kecil. Lepas tu masuk ayat 6 dan 7 ayat tentang orang kafir. Masuk ayat ke-8 sampai ayat 20 cerita tentang orang munafik. Dia ada topik kecil kat situ. Sini tak banyak, sini mushaf ni tak banyak. Mushaf kuning depan tu ada, kalau nak tengok boleh tengok. So benda ni semua membantu. Jadi bila kita baca, kita tengok. Dia boleh mencantikkan bacaan. Kita tengok cerita-cerita, barulah sadaqallahul azim, barulah berhenti. Kalau kita main stop tengah jalan, kita berhenti, sadaqallahul azim kan. Kurang cantik lah. Kecuali ada darurat kita terpaksa berhenti. Kalau kita tengah baca tu, kita baca sini, patut tak berhenti sini. Kita kena terus baca kan. Patut tak boleh, tak cantik lah kalau berhenti sini. Tapi kita tak terus baca, tak terus. Kita sadaqallahul azim kan. Kita patut baca terus. Tapi kita tak nak berhenti kan. Tak nak berhenti, nak baca terus. Tapi rumah terbakar ni kan. Baca terus lah, tak boleh berhenti. Janganlah bodoh ni tu. Janganlah dengung itu kan. Tengoklah keadaan. Ada masa berhenti, kita berhentilah. Kan? Itu cuma hanya mengajar adab dalam bacaan. Jadi saya ulang balik sebelum saya tutup 8.40 kan. Kita tengok. Sekejap. Okey, last. Mana dia? Okey, saya ulang balik sebagai penutup. Okey, yang pertama hari ini, apa saja huruf ada nun mati baca dengan jelas. Contohnya ya mati. Tengok. Ya mati ni. Okey, ya ni mati kan. Baina, ya kan sifat dia baris bawah, ya. Jangan baca bay. Tu tak sebut ya betul. Sebab apa? Ya mati. Baina, jelaskan huruf tu. Jangan bay macam kita baca siratal ladzina an'amta alaihim. Ya tu ada tanda ya mati. So jangan baca alaihim. Dia tak jelas. Dia kena jelaskan ya tu sebab tanda mati. Huruf mati jelaskan. Jazamkan dia. Apa nama ni baina. Contoh lain ialah contoh ni. Tanda mati. Mu'minun. Hamzah kan? Mati kan? Mati kan? Kalau qiraat lain dalam mushaf qiraat lain dalam bacaan mazhab lain, dia tak perlu tanda mati, dia tak ada tanda mati. Dia baca macam dia tak ada hamzah pun. Dia baca macam mana? Wal mu'minun, wal mu'min dalam mazhab qiraat Abu Ja'far ke dalam mazhab lain lah. Dia punya sistem lah. Tapi kita ikut Tariq Syatibi riwayat Hafs dan Asim, mazhab kita mazhab
Qiraat Asim. Jadi dia ada tanda mati. So baca, sebut mu'minun, jangan mu'minun. Kan? Sekarang kita baca, takut kita baca sambil lewa. Apa lagi contoh? Sebut dengan jelas. Huruf mati sebut tanda mati. Sebut dengan jelas huruf tu. Okey. Kemudian sama juga wa ilaika, ilai. Jangan ilai macam LAE, bukan LAI. Kan? Ilai wa ilaika, ilai. Sebab kita baca laju kan. Kita baca laju dia jadi tak jelas. Jelaskan. Bukannya panjang Wa ilaika, bukan panjang. Jelaskan. Wa ilaika, ilai. Alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ya tu sebut jelas. Okey. Itu tanda mati. Apa saja tanda mati sebut jelas. Kalau fa mati, sebut jelas. Ghufra, bunyi fa, bunyi angin, hamas. Ain, tanda mati, sebut jelas. Ata'na, ta, wasatul halq, tengah kerongkong. Jangan wa anta, tak jelas. Tapi jangan over. Wa ta'ana, tu Islam tak ajar takalluf. Dia bukan takalluf sampai melampau-lampau. Wa ta'ana, tak ada. Itu sebab pentingnya talaqi. Itu guna talaqi. Kalau kita baca ramai-ramai, kan baguslah Ustaz Tamizi check, Ustaz mana-mana pun check. Tapi kita bila baca check, Ustaz kata bagus, kan? Okey bagus. Kita jangan perasan, okey aku baca ni bagus. Tak, itu dia kena check depan-depan baru kita tahu. Itu secara umum je, Ustaz tak ada nak check seorang-seorang. Tapi yang betul bacaan macam mana Nabi buat dengan Jibril. Nabi sefasih-fasih manusia tu pun baca seorang-seorang dengan Jibril. Nabi check selama 23 tahun. Setiap kali Ramadan terutamanya, Nabi check setiap malam, setiap kali Ramadan. Nabi check. Apatah lagi kita ni kan. Lagilah kena cari guru, cek bacaan. Ghufra, ata'ana, ain jelas. Okey, satu lagi saya sebut tentang fa, sabdu. Sabdu ada dua jenis sabdu. Satu sabdu yang memang dua huruf. Nufarriqu, ra dia sabdu kan. Nufarri ada dua ra. So ulama gabung jadi sabdu. Satu lagi sabdu dia bukan sebab ada dua huruf. Contoh mim. Ni mim ni. Bukan sebab ada dua mim. Tak. Tapi sebab dia satu mim je. Okey, tapi sebab tanwin ni dia masuk dalam ni. Dalam mim. Dia panggil idgham. Okey, tu tanda-tanda dia lah. Okey, benda ni kita dah baca biasalah. Hari-hari kita baca, tetap boleh baca, tak ada masalah. Cuma saya nak bagi sikit teknikal lah, nak bagi tahu. Kenapa ulama buat semua ni? Untuk bantu kita. Sebab saya jumpa banyak dalam masyarakat kita. Dia tak macam kita. Diorang ni bukan semua orang macam kita baca hari-hari boleh baca Quran. Buka Quran, okay, baca. Tak boleh. Dia tak tahu tanwin ni nak dengung macam mana. Ada orang macam tu. Dia tak tahu sabdu ni nak baca macam mana. Tu pun ada. Jadi ulama permudahkan, dan saya nak tunjukkan ni cara alternatif lah, cara lain untuk kenal pasti macam mana nak sebut dengan jelas ataupun nak sebut dengan kurang jelas. Kita izharkan dia, kita ikhfa'kan dia, kita jelaskan dia, kita sembunyikan huruf tu kan. Ulama dah tunjuk cara macam ni. Dia buat tanwin tak selari, betul? Tanwin tak selari, tanwin apa lagi tadi? Tak ada dah, dia hilang lah. Tanwin selari tak ada dah, hilang. Tadi adalah tanwin selari dengan tanwin tak selari. So ulama jelaskan untuk kita dapat beza. Apa-apa hal pun kena talaqi. Tak boleh. So masa tadarus malam Ramadan nanti, cuba dengar imam baca, cuba dengar ni, tengok beza sebutan. Ahadim mir rasul mir walaupun nun ada nin kat nun kan. Nun ni dengung kan. Saya cakap idgham. Ra ni dia dominan. So nun masuk dalam ra. So jangan ada dengung. Nun tu hilang terus. Dia dah kena telan. Ditelan oleh ra tu. Ni bahasa kampung lah. Nun telan. So mir rusul. Jangan mir rusul. Saya biasa dengar orang baca macam tu. Dia dengungkan. Sebab dia rasa ada nun. So kena macam sengau. Mir rusuli. Tak tepat. Dia mir. So apa? Nak tahu macam mana dengung tu penuh ke, langsung tak ada dengung ke, nun tu terhapus tak terhapus ke, tengok tanda saja. Tak hafal idgham, ikhfa, izhar pun tak apa. Tengok tanda saja. Okey? Dah. Okey. Jadi itu saja. Saya bincang panjang lagi kalau nak baca lebih lanjut. Saya menyampaikan berdasarkan pengalaman saya mengajar dengan pelajar-pelajar lah yang berumur yang muda. So masing-masing ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi saya tunjukkan alternatif yang lain beli azan. Alternatif yang lain supaya kita kenal pasti bezakan. Dan ambillah peluang pada malam Ramadan ni untuk kita beramal, untuk kita baca dengan lebih tepat beli azan. Okey. Cuma saya nasihatlah, Ustaz Ikmal Zaidi pun pernah sebut benda ni. Baru ni pun ada seorang ustaz dapat sebut kat depan ni. Saya tak ingat ustaz mana. Dia kata kalau boleh Ramadan tadarus tu, yang tak fasih janganlah join geng yang fasih. Kan orang yang baca laju fasih satu grup,
Janganlah kita pergi join dia. Nanti macam ganggu tempo dia orang kan. Dia orang pun bengang bila nak habis lambat ni kan. So kita buat satu grup yang lain. Yang tak fasih ni buat satu grup, ada ketua kat situ. So dia akan ada orang boleh ajar. Yang fasih ni bacalah, yang baca dan pandai satu grup kan. Ustaz Imam Zadi pun pernah sebut benda ni ya. Jadi supaya kita lebih tak terganggu lah kan. Janganlah malam Ramadan tu kita tadarus. Yang lain semua dah tunggu dah. Yang seorang ni lambat terkekial seorang kan, dia nak belajar. Masa tu lah nak betulkan dengung tak dengung. So yang lain tu panas hati, rasa bengang kan. So macam itulah. Jadi kita kenal pastilah mana position kita perbaikilah bacaan kita. Mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.